سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah oleh kalian dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan segala kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang kufur ia dengan Allah dan malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasul Allah dan kitab-kitab Allah dan hari akhir, maka sesungguhnya sesat dia akan sebagai sesat yang sangat jauh daripada petunjuk Allah. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, tamu-tamunya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dengan tidak dirancang. Tidak dirancang. Ustaz Azhar kita duk minta banyak kali dah tarikh-tarikh kosongnya nak buat pengajian tetap katanya. Tapi mungkin ni duk pening banyak jadual hak dulu-dulu tu ada hak kontak balik, ada hak tak kontak balik. Macam-macam. Jadi tak boleh nak pagi lagi jadual hak betul-betul kosong. Sedang molek malam ni pun hak tempat hak biasa tu belum menghubungi lagi. Maka kita pakai selalu lah dia kosong tu kan. Jadi oleh Ustaz Azharnya dia kata kita bincang lah malam ni lepas isyak sekarang sama ada nak baca kitab tauhid ke, fiqh ke atau tasawuf ke. Cuma dia tengok WhatsApp-nya dia letak tauhid selalu dah. Kalau gitunya hamba bawa lah satu kitab tauhid
namanya Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah. Nah, Jawahirul Kalamiyah maknanya permata-permata yang dibangsa pada ilmu kalam. Nah, fi idahil aqidatil islamiyah, pada nak menyata, nak menerangkan simpulan yang dibangsa kepada agama Islam. Karangan li Syekhil Allamati Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Beliau ni tidaklah orang lama, orang yang di tahun 1268 Hijriah. 1268 Hijriah, wafatnya 1338 Hijriah. Kitab ni yang hamba telah khatam dah, buat daurah masa ketika mana PKP tu, puah nak mampus kat sini. Tak ada kuliah mana-mana, jadi hamba buat program daurah tertutup private lah. Cuma pelajar-pelajar hamba tu memanglah duduk di pondok dah, sedia dah ada di pondok, pakat menadah sampai khatam lah kitab ni pada program daurah. Dan video tu adalah tersimpan dalam grup private. Grup private, kemudiannya nanti admin akan upload satu persatu lah dalam YouTube. Jadi kitab ni hamba tengok molek, cumanya kalau nak beli tu tak tahulah, murah aja. Kalau hak dia mau beli tu hak tabak lama gini ya, kecil halus gini, rasa dalam RM3 ke RM4, murah budak. Dengan rokok tu, mahal rokok jauh lah. Jauh lah. Dan tu berapa belah riyal dah lah ni sekotak. Rokok-rokok yang mudah isap, hak tak ada cukai tu, hak tu pun mahal juga dah lah ni. Hak tu isap, buat sakit ke dada, segera kau mampu. Tapi beli, tapi muka hak nak tu kan, hak berajak molek tak ada apa, ya beli. Lagi pula benda tersebut tu tak ada manfaat pun pada agama, tapi dia mau sanggup beli. Tak tahulah kalau kitab hak RM4 ni dia mau tak sanggup beli, wallahu alam lah. Hak ni kalau kita beli, walau kita tak pandai baca, moga dia kuat Arab, tapi kuat Arab pun hamba cakap Melayu, terjemah seka-seka, sebutir-sebutir tu kok Melayu dah ni, tak ada masalah lah. Walaupun kita mati, anak, cucu, cicit, ciak, cacuk kita lah bawah nanti tu boleh guna. Ni supaya ni kitab mula tu hamba. Jadi hamba kat cucu ni pun boleh guna lagi. Dobit-dobit dia duk mengaji masa di pondok dulu, ada kita boleh tupai manfaat. Tapi kalau hak ni cetakan baru lah, ada orang hadiah ke hamba, hak cetakan baru lebih comel lagi, karenanya dia letak tahqiq dia. Dia letak orang panggil ta'liq dia, dobit dia di bawah tu ada dengan dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setengah-setengah orang dia kata tak ada dalil Quran hadis, kitab-kitab lama ni. Pakai tu sebut dengan begitu. Kan kita mengaji kitab-kitab lama memang begitu. Serukun sembahyang 13, pertama niat. Gitu je lah. Mana dalil Quran yang hadisnya tak tersebut. Apakah tidak ada daripada Quran hadis? Ada. Cuma nak mudah kita orang awam. Kerana hak fiqh ni dia bahasa payah sikit, dalil dia tu payah. Maka kerana itulah wajib taklid dalam fiqh. Dalam fiqh wajib taklid. Taklid maknanya mutaba'atu lil ghairi, bila dalil. Kita ikut mujtahid. Taklid dalam fiqh ni makna mutaba'atu lil mujtahidi. Kita ikut imam-imam mujtahid bila dalilin tanpa kita tu mengetahui dalil, tak apa sah. Itu dalam fiqh. Kenapa? Kerana su'bah, payah sangat nak mengetahui dalil. Tak kena tahu belaka. Mana dalil takbiratul ihram? Ingat tak? Mana dalil niat? Ingat tak? Mana dalil baca Fatihah? Ingat tak? Mana dalil rokok? Dalil, nak ingat belaka, mampu gerah kita. Maka yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki mudah, dia tak menghendaki payah. Maka di atas kita orang awam hak bukan mujtahid dalam fiqh, wajib kita kena taklid. Taklid lah a'immah mazahibil arba'ah, para-para imam yang 4 tu.
Tetapi yang dimasyhurkan di negara kita di Nusantara ni, khususnya di Malaysia ni, ala mazhab Syafi'iyah, di atas mazhab Imam Syafi'i, yakni ma zahaba ilaihi Syafi'iyyu, pendapat yang diperjalani akan dia oleh Imam Syafi'i dan para imam-imam yang mengikut bagi kaedah yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i. Jadi bukan mesti kita ikut mazhab Syafi'i ni kita kena baca kitab Ar-Risalah, ada orang baca kitab Al-Um tapi baca terjemah Indonesia. Apa gerak. Nah, orang baca Al-Um tu tak ada manalah dianya. Nah, kalau dia Azhar Asy-Syarif sekalipun, nah, peringkat paling tinggi sekalipun lah. Mana? Majmu' Syarah Muhadzab tu, hak Imam Nawawi tu. Nah, waktu hak orang nak jadi iftah, mufti-mufti, qadi-qadi dah tu, situ pasal situ je. Kenapa? Khulasah dah. Madrasah Syafi'iyah tu khulasah duduk di Imam Nawawi, yang kemah situ dah. Nah, baik. Itu orang panggil fiqh. Adapun akidah, nah, ataupun dengan jamuknya aqaid, ini panggil segala pegangan. Aqaidul iman maknanya segala pegangan yang dibangsa pada kepercayaan. Iman maknanya kepercayaan. Hak kita nak iktikad dalam perut kita, dalam hati kita ni, ini mesti kena mujtahid. Tak boleh taklid. Tak boleh ikut mulut orang, tak boleh. Kalau orang tanya, Allah Ta'ala ni ada ke tak? Ada. Tidak ada Allah Ta'ala mu boleh terima ke tidak? Tak boleh terima. Mana dalil? Dalil gapo? Tutup guru duk mengajar tu ada belaka. Siap. Dia kemah dia tu, yakin dia tu kerana tok guru. Ya. Kalau tok guru tu tukar pula, lepas dia kesambung mengaji, balik ayat pula apa mula hak mengajar Tuhan ada tu salah ya. Tuhan tak ada. Oh ya ke? Oh ya, percaya tak saya tok guru kan ni? Oh percaya. Tak ada pula dah Tuhan. Maka kerana itulah para ulamanya dia hukum ke orang panggil iman muqallid. Sebahagian ulama kita hukum iman orang yang muqallid. Mana muqallid dalam akidah ni? Maknanya mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain betul-betul dari kerana asabiyah, ta'assub. Ini syekh kita, ni tok guru kita, mesti betul. Nah, tanpa mengetahui dalil. Sebahagian ulama kata orang ni kufur. Sebahagian ulama kata kufur. Muncullah berlaku khilaf. Sebahagian ulama yang lain kata tak kufur lagi. Nah, tetapi dihukumkan dia tu mukmin yang asi, dia panggil. Mukmin yang asi ni makna mukmin yang berdosa. Hijau maksiat. Maksiat ke apa? Tak ada duk zina, tak ada merogoh, tak ada risuah. Kamu zina, merogoh, risuah aja maksiatnya. Dak mengaji dalam keadaan dia tu patut kena mengaji tu maksiat dah. Nah, maknanya dia tu ahli nazar, dia panggil. Ahli nazar ni orang yang berkeahlian untuk berfikir. Akal sehat molek, tak ada penyakit pengang apa, tak ada. Tak ada penyakit babuk wadah, tak ada. Boleh mikir molek, mengaji sampai PhD nah setengah-setengah. Nah, tapi tak mengaji ilmu tauhid. Tak tahu sumber dalil daripada mana hak dia duk i'tiqad, hak dia duk pegang dalam hati dia tu. Maka dikira berdosa, mukmin asi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu dah baca sama surah Al-Mulk tu lah. Nah, belum tidur tu, duk baca sama, baca sore kau, baca ramai-ramai, tak apa berlaku. Masjid kita tak ada buat dah. Ada buat tak? Tak ada dah. Setengah-setengah surah masjid tu ada. Dia baca sebelum nak doa lepas isyak tu kan, lepas wirid isyak ni dia baca surah Al-Mulk dulu. Barangkalinya kalau balik rumah memang tak baca dah lagu. Sebab tu pakat baca selalu ramai-ramai. Nah, jadi dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna, berkata mereka itu ahli neraka sa'id, law kunna nasma'u, kalaulah kita mula di dunia ni, nasma'u
dengar orang mengajar. Nah, maknanya mengaji. Nasma'u ni makna mengaji. Nah, kalau nak mengaji kena berdengar. Nah, ia lebih berdengar daripada melihat. Nah, sini. Ia lebih berdengar daripada melihat. Kadang-kadang kita lihat tapi tak dengar. Tak kuat tu. Nah, duk tengok mulut ia bergerak nyunyak. Gapo dia bercakap pun kita tak faham. Tengok saja tanpa berdengar tu kurang. Tapi tengok dengar dua-dua lebih. Antara dengar dengan tengok, hak mana lebih? Dengar tu lebih lagi. Sebab tu tak apa kalau mengaji ni pejam mata. Nyandar dinding pejam mata. Nah, tapi jangan tidur tapi kata ni. Pejam mata. Tok guru tanya, nampak ke tak ni? Faham ke tak? Nampak dah ya jelas dah apa. Asal dengar ni. Boleh nampak kan? Nah. Tapi kalau dia tak menyandar dinding, nah, dia tengok, tok guru tengok sampai titik Elio tak datang. Tok guru tanya, "Faham dah? Nampak dah?" Tak faham apa satu pun. Kenapa? Kerana tok guru dia cakap Kelantan pekak-pekak gitu kan. Nah, maka dia tak faham apa satu. Tak boleh nak ambil ilmu, sumber ilmu tu tak ada. Nak idrak dia panggil. Idrakus syai' itu dia panggil ilmu. Mengerti sesuatu itu dia panggil ilmu. Nah, maka Tuhan kata, Tuhan hikayat perkataan ahli neraka saqar. Lau kunna nasma'u, kalau kita mula di dunia kita ni mengaji maknanya. Au naqilu, ataupun kita mengaji dah. Ngajilah huduh-huduh tu. Mana? Pangorek tu ada duk mengajar, kita pun tak ada telinga dengar. Tapi kita tak kelik mikir. Nak tilu maknanya mikir. Proses akal kita fikir balik. Nah, apa kata kelik itu? Tok guru kata dalil Tuhan mesti ada dan tentu tidak dia tak ada. Alan ni tak apa. Lagu mana alan ni yang menunjukkan mesti Tuhan tu ada, tentu tidak Tuhan tu tak ada. Dia tak kelik fikir. Nah, maka tak tambah keyakinan dalam jiwa dia. Tu kita menisbahkan dengan ilmu tauhid. Kalau bahasa ilmu fiqh ke ilmu tasawuf ke au naqilu maknanya tak kelik beramal. Ngaji bukan main klik-klik tengok Hindustan pula dah. Pakai tengok danduk tak danduk apa pula. Maknanya ngaji saja tak beramal. Mana mengaji kena beramal. Jadi ilmu tauhid ni amalan dia bukan rokok sujud. Nah, dia tak ada amalan zahir. Dia bagi hak dalam hati ke? Nah, tu bagi hak kita pegang dalam hati. Mana amal dia tu amalun bil qalbi. Bukan amalun bil jawarihi ataupun amalun bil lisani, bukan amalan dengan lidah. Kita sebut betul wujud, qidam, baqa. Nah, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Sebut betul tajwid. Apa makna? Tak tahu apa menatang apa. Aku duk sebut gitu lah. Tak sah dia. Tak faham dia tu. Nah, tak luluh dia panggil. Ngaji lagu tu. Bukan ilmu tajwid. Kalau ilmu tajwid tu memang ilmu pesen kena sebut betul. Nah, riayati makharijil huruf wa sifatihi wa wafi wa wasli wa ibtida'i. Meraihkan tempat keluar huruf, sifat huruf, nipis tebal, lembut halus dia apa semua sekali, sambung ayat, wakaf, wasa, ibtidak, mula ayat apa. Itu ilmu tajwid. Ini ilmu tauhid. Amalannya bil qalbi, dalam hati. Nah, jadi amalan dia apa? Nazar, tilik alam ni. Ngaji i'tikad, pegang dalilnya kemahpak dalam hati. Nah, alam ni menunjukkan mesti ada Tuhan, tentu tidak tak ada Tuhan. Kok mana? Kalau Tuhan ni tak ada, nah, kalau Tuhan ni tak ada, bagaimana mungkin boleh jadi alam ni? Nah, tidak ada asar, tidak ada muasir. Bagaimana nak ada asar? Tidak ada tukang yang memberi kesan. Bagaimana nak ada kesan? Lagi tahi lembu ada tu pun menunjuk kata lembu tu ada berok situ. Nah, batu orang Badui kan? Orang tanya dia, mu tahu di mana kata Tuhan ni ada? Tentu tidak, dia tak ada. Dia kata tahi unta tahi unta. Nah, tahi unta tu asar bagi unta. Kesan kata adanya untanya mana? Tahi unta duk berok situ. Tu kata adanya unta. Gitu. Kesan adanya makhluk ni tandanya adanya khalik.
Tak apa, aku faham. Oh, Tuhan ni mesti ada. Dalil siap ada. Alam ni. Nah, tu amalan dia. Amalan ni. Tuhan kata, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya tidak jadilah kita ni penghuni neraka sa'ir. Artinya jadi penghuni neraka sa'ir tu kerana tak mengaji dan tak beramal. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mulakan dengan suruh mengaji dulu, kemudiannya baru disuruh kita tu beramal. Mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui, kamu mengerti, kamu memahami, dan kamu i'tiqad di dalam hati, serta kamu ajari orang-orang yang dipertanggungjawab ke atas kamu untuk diajari. Itu maksud fa'lam. Nah, yang kita duk mengaji seorang patut alim seorang itu dah. Kerana ni ilmu fardu ain. Fardu ain ni termasuk daripada balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nah, ni ilmu fardu ain ni. Ya fardu ain ni maknanya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Nah, diberi pahala kerana kita mengerjakannya, kita mengaji, kita faham dan kita i'tiqad dalam hati, dijanji pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkan dia, meninggalkan mengaji. Bila tak mengaji nak faham ke mana? Nah, bila tak faham nak i'tiqad ke mana? Nah, mana mungkin dia tak mengaji tapi dia faham. Oh, saya faham dah. Itu dia panggil jahil murakkabung, dia panggil. Apa? Jahil belapis. Apa jahil murakkabung? Mana dia tak tahu dengan ilmu yang sebenar. Kemudian dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. Apa wali tak tahu di situ tu? Mana? Dia tak tahu. Dia bodoh dengan perkara yang hak, perkara yang sebenar. Mana? Dan dia pula bodoh, kata diri dia tu bodoh. Yang dia tahunya apa? Dia cerdik. Tu. Saya cerdik. Saya pandai juga. Saya ada PhD ni. Padahal PhD bidang lain. Bukan PhD bidang tauhid. Ada. Tu bahaya tu. Jahil murakkab ni bahaya. Ya hak moleknya jahil basik. Jahil basik ni jahil selapis. Nah, dan kita tu disuruh bersifat dengan jahil basik. Supaya apa? Senantiasa kita nak mengaji semua. Nah, almarhum Tok Guru hamba, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Nah, orang panggil Pak Ustaz Hamid Gunung. Semua dia besar. Nah, ngaji ni siapa mati. Hingga dia kata, hamba ni kalau ada Tok Guru lagi hamba nak mengaji. Bahkan niat dia duk mengajar di madrasah dia, di musalla dia tu pun niatnya bukan nak mengajar, nak mengaji, ulang kaji supaya ilmu tu tidak lupa. Al ilmu kasayid. Nah, ilmu tu seperti binatang pemburuan. Al ilmu saydun. Ilmu tu ialah binatang pemburuan. Nah, ai kasayid, seperti binatang liar. Nah, binatang liar. Lagu mana? Payah nak igaknya. Kena ada tali, kena ada itu ni. Biar tali. Jadi kalau kita tak ulang kaji, tak muzakarah, tak ulang lagi dan lagi, boleh jadi lupa. Nah, boleh jadi lupa. Banyak orang dok mengaji pondok sudah habis mengaji kan, dia tak nak ulang kaji, tak ada mengajar dan apa, duk drive lori begitu siap dia. Lama-lama dia lupa. Allah, tak ingat dah saya yang ada gitu. Sebab tu ilmu tu kena ulang kaji. Ulang kaji. Jadi Tuhan kata fa'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Hatta ta'taqid, sehingga kamu i'tiqad. Sehingga kamu mengajarkan kepada mereka yang dipertanggungjawabkan di atas kita untuk mengajar. Mana? Bini anak kita. Jadi bukan kata kita mengaji, kita mengaji lepas habis anak beranak kita tak apalah, tak mengaji, muka kita pergi mengaji dah. Bukan ilmu fardu kifayah dah. Kalau fardu kifayah tak apalah. Idza qamal ba'du saqata 'anil baqina. Itu apa panggil fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqata 'anil baqina. Itu apa panggil fardu kifayah. Apabila ada orang yang mendirikan kewajiban tersebut dalam jarak masafatil qasri. Mana? 2 marhalah.
90 berapa kilometer lebih dah tu. Kalau ada dah orang yang menunaikan ilmu-ilmu tersebut, barulah saqatat anil baqina, gugur kewajipan tu daripada hak tinggal lagi. Orang lain tak wajib lah. Jadi fardu kifayah tu pun fardu ain tu. Jangan kata fardu kifayah jangan. Fardu kifayah tu asalnya fardu ain. Tapi setelah mana ada yang telah menunaikan, barulah jadi fardu kifayah. Kena yang itu. Sebab ada juga orang duk faham fardu kifayah. Fardu kifayah ada lah tu orang duk. Ada lah tu siapa? Ada pondok tu, ada madrasah tu, ada tahfiz. Iya ke? Kita lagi cek sekali. Sungguh. Batu ambonya kalau orang nak wis sedekah ke pondok ambo kata, jangan wis sedekah saja, kadang-kadang kena mari cek juga budak-budak pondok ni yo ko telah menunaikan fardu kifayah. Duk ngaji nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badi', istiqaq, wadha', mantiq, maqula, usulul fiqh, qawaid fiqh. Ulumul hadis, usul tafsir. Duk ngaji waktu betul. Kau duk ngaji, kau duk nganga saja, duk tidur makan perhabis berah. Orang duk sedekah. Kena gicek kau. Sebab demo tu ahlus suffah kalau sampai Nabi duduk di masjid Nabi ngaji dengan Nabi, tak ada kerja buat ke apa. Tanggungjawab di atas orang yang tak ngaji ni lah, duk duit, duk sumbangan, duk makan. Kerana demo ni tak ada nak ngaji hak fardu kifayah. Duk ngaji nahwu sorak belaka kan? Tak ada. Siapa nak buat rumah batu, siapa nak jual ikan, nak jual ayam ke apa, siapa nak menega kerja buat dah tu ni. Maka ada orang panggil bahagia orang hak nak meluluhkan, nak melepaskan fardu kifayah. Mana orang duk mengaji di madrasah tu, tapi ya kau pergi cek kau tu ni. Sebab tu kita kena buat beresa. Apa nak mau buat beresa. Tak lulus sekali, maaf lagi. Tak lulus 2 kali, faddal. Tafaddal berampus. Mana gitulah. Keluar, silakan keluar. Bukan dah free. Ngaji biar sungguh. Kenapa? Ni orang jaga masafatil qasri keliling ni, tanggungjawab duduk di pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar pondok. Lepaslah orang ramai. Itu yang panggil fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tu asalnya fardu ain. Tapi setelah mana ada sebahagian telah menunaikan, baru gugur kewajipan tersebut. Ada pun fardu ain tak lepas tu. Mari atas anak masjid. Ngaji molek tu abah nak pergi lepak kedai kopi. Minta-minta boleh pahala lah ke abah. Abahnya tak kerti apa, tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain. Tak lepas tu abah tu. Kamu boleh pahala, boleh lah pahala atas anak mudah mengaji tu. Tapi kewajipan dia sendiri kena belajar, kena tahu, kena reti. Tiba-tiba dia tak belajar, tak tahu, tak reti, berdosa dia. Itu fardu ainin dia panggil. Itu fardu ain. Tu. Jadi tu yang kata ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu tidak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Berarti kalau kita tidak mahu jadi penghuni neraka sa'ir, kena mengaji dan kena beramal, barulah tidak jadi itu perkataan kita nanti di dalam neraka sa'ir. Maka kerana itulah Allah Ta'ala kata dalam ayat yang membaca tadi, mana? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, mereka itu telah percaya dah, mereka tu beriman dah, mereka tu percaya dah. Tapi Tuhan kata aminu billahi wa rasulih, beriman oleh kalian yang telah beriman dah ni dengan Allah dan Rasul. Pula beriman dah, suruh beriman pula. Lapu buka dah, suruh pergi buka pula. Hijab apa begini. Adakah dia panggil tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang telah hasil? Menghasilkan perkara yang telah hasil ni orang panggil apa? Perbuatan yang abasa, apa, sia-sia. Mustahil Allah Ta'ala suruh kita buat perkara yang sia-sia. Kalau kita tu telah beriman dah, ya beriman dah, lepas tu kenapa disuruh beriman pula? Inilah dalil yang menunjukkan iman tu ada 2. Pertama, iman ijmaliyun, iman secara jumlah, secara keseluruhan, borong dia panggil ijmal. Yang keduanya imanun tafsiliyun, percaya dengan secara satu persatu, seko-seko kita panggil, sekara.
Curai satu persatu, bahah satu-satu. Nah, beriman dengan Allah, beriman. Percaya dengan Allah, percaya. Percaya lagu mana? Percaya Tuhan kita ada, dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu jumlah dia panggil. Secara jumlah. Azhar dulu kat sini. Azhar dulu deh. Azhar dulu, sila azhar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi adakah Allah Ta'ala suruh pula beriman tu maknanya perkara sia-sia? Tidak. Itu dia panggil laisa min babit tahsilil hasil walakin min babit takmilil kamil. Bukan perintah Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih tu daripada perkara yang termasuklah ia menghasilkan perkara yang telah pun hasil, bukan. Kerana itu sia-sia. Mustahil Allah Ta'ala suruh perkara yang sia-sia. Lepas tu apa makna Allah Ta'ala suruh tu? Itu dia panggil min babit takmilil kamil.
daripada bab melengkapkan, menyempurnakan perkara yang sempurna. Memang kita tu beriman orang sempurna dah, tapi barangkali di sananya ada kelonggaran mana. Kalau bila datangnya syubhat, kesamaran. Nah, tu penting sekali ilmu akidah ni, paling muhim sekali. Ilmu tauhid pun dia panggil, ilmu usuluddin pun dia panggil, ilmu aqaidul iman pun dia panggil, ilmu akidah pun dia panggil, ilmu kalam pun dia panggil, ilmu sifat 20 pun dia panggil. Banyak nama, tak ada masalah, sudah balah lah. Nah, kasratul asma' tadullu ala syarafil ma'na, syarafil musamma. Banyaknya nama tu menunjukkan mulianya ilmu yang dipernamakan tadi. Nah, yang duk balah ngaji kau dia hari Senin kedua tu. Ilmu tauhid. Oh, hebat. Kita ngaji ilmu usuluddin. Abdullah itu pengang. Kok sama lah tu. Yang duk balah pasal nama tu, dah isi kandungannya sama. Apa bahas yang pertama? Aminu billah, beriman dengan Allah. Maka ulama tauhid, ulama usuluddin, ataupun lebih tinggi lagi dipanggil ulama kalam, mutakallimin. Mereka membahagikan panggil fan, mata pelajaran ilmu tauhid ni dibahagikan silibusnya kepada 3 bahagian. Mana kismul ula, kisim yang pertama, bahagian yang pertama ialah uluhiyah atau ilahiyah, atau dipanggil juga rububiyah. Mana? Ketuhanan. Bahasa Melayu kita panggil ketuhanan. Nah, itulah maknanya awaluddin ma'rifatullah tu. Kita biasa dengar kan? Nah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Perkataan Sayyidina Ali ini dia kata tu depan Nabi tak ada teguh. Nabi tak kata tak betul tu, Ali tak kata. Maka dikirakan sunnah takririyah. Walaupun bukan Nabi yang kata, sahabat yang kata, tapi bila perkara tu tidak dicegah oleh Nabi kalau perkara tak betul, dia akan cegah lalu. Sama ada perkataan itu perkataan mungkar atau perbuatan tu perbuatan mungkar, Nabi tidak akan tinggal diam, pasti akan cegah. Tak betul hari ni, tak kena kata lagu ni. Tiba-tiba Ali kata lagu tu, tak ada siapa ya tegur. Rasulullah tak tegur dah. Rasulullah tak tegur itulah tanda ikrar sunnah takririyah. Sunnah ni ada 3 kan, kita dah sebut lama. Kita orang Melayu ni sunnah Nabi buat lah. Sunnah Nabi buat. Sunnah ni 3. Ada benda hak Nabi tak buat, tapi Nabi kata. Nah, Nabi yang berkata, dia panggil sunnah qauliyah. Ada benda hak Nabi tak kata, tapi sahabat cerita, Nabi buat. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi'lu kadza wa kadza. Contoh, bahawasanya Nabi SAW mengerja rakyat akan perbuatan begini. Itu dia panggil sunnah fi'liyah. Ada benda yang Nabi tak kata, Nabi pun tak buat, tapi orang lain yang kata, orang lain yang buat di depan Nabi atau di belakang Nabi, kemudiannya diberitahu kepada Nabi tidak ingkar, maka dipanggil sunnah takririyah. Jadi bolehlah kita kata sabda Nabi-nya. Awaluddin ma'rifatullah tu, ulama-ulama Jawi kita tu memanglah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu sebagai homework, dia panggil kerja rumah untuk kita. Kau sabda Nabi ni carilah, jangan cepat kita iktiraf, cari dulu, siasat dulu betul kata. Ulama tak kata berani buat kerja jahat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lepas tu mana you kata sabda Nabi tu? Maksudnya sunnah takririyah daripada Nabi. Hak bersabda sungguh tu siapa? Bukan Nabi. Lepas tu Ali. Gitu lah. Mana awaluddin ma'rifatullah? Awal itu bukan makna yang pertama. Ini pun nak faham tak? Awaluddin ma'rifatullah, yang pertama-tama dalam agama ni kena Allah. Jadi selagi mana tak kena Allah, jangan sembahyang. Ada orang syarah lagi tu. Jadi orang tanya, makcik kenapa tak sembahyang, tak puasa? Makcik belum kena Allah lagi, dalam proses belajar lagi. Itu kerana memahami perkataan Ali tadi tu dengan tidak betul. Perkataan tu betul, tapi fahamnya tidak betul. Jadi jangan kita marah ke perkataan itu, jangan. Perkataan itu betul, makna dia sahih. Kalau kita tu faham dengan sahih.
Ni ada setengah tu kata, ni lah. Sebab tu tak boleh terima awal di ma'rifatullah ni. Ada orang tak semaya. Sebab apa? Tak kenal lagi Tuhan dia. Ya. Tak habis lagi mengaji sifat 20 ya. Jadi tak semaya lagi ya. Itu kerana bodohnya dia fahamnya tak betul. Bukan salah perkataan itu. Nah, izkila kam muzayyibin sahiha li ajli fahmi qaumihim qabiha. Berapa banyak orang menentang perkara yang sebenar ni bukan kerana apa? Li ajli fahmi qaumihim qabiha. Nah, kerana buruk fahaman kaum tersebut tu. Tak peheria tu dangka, tak siapa. Awal situ bukan dengan makna yang pertama. Awal situ dengan makna al-muhim, yang terpenting sekali daripada perkara yang penting dalam agama. Dalam agama ni semua penting. Semaya penting, puasa penting, tutup aurat penting, zakat penting, haji penting. Apa penting belaka tu. Tapi dalam banyak-banyak hal penting tu, hal mana penting sekali? Hak termuhim sekali, hak paling penting daripada hak penting-penting tadi, ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa makna mengenal Allah? Ai ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifati uluhiyati. Itu maksud. Kenal Allah tu bukan kenal zat sifat Allah. Tak kenal kita kenal zat sifat Allah. Ada ke kena ada? Nah, kata lambat ngaji masjid seorang ni tak sapat Tuhan kata. Mana? Pergi ikut pok tarekat mana duk ngatik lah gelap. Tu mari putih cahaya klik. Esok kedai kopi apa? Dia kata kawan tu hai jopok dengan kawan jopok dengan Tuhan. Dia mau duk pergi ngaji masjid duk ujuk kita bakar bila nak jopok lambat. Tak ada ngatik gitu. Dekat tu. Mari dah putih klik Itu bukan Tuhan. Tu bintang kamar dia panggil, bintang pening. Bintang tu M. Jerry tu kan. Kali dia berlagu tu duduk atas. Bintang kamar ya panggil. Bintang pening. Nah, Tuhan pun cahaya putih berkelik-kelik. Itu bukan Tuhan. Nah, kalau kita nak kenal zat Tuhan tu, ni nampak zat Tuhan ni kerana sesatmu. Itu bahaya kalau faham kalam tu dengan tidak benar. Ma'rifatullah, Allah tu apa? Nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma. Mu nak kenal mana? Tak boleh. Zat dengan sifat dia tu koding. Kita tu hadis baharu. Mana dulu dia kenal zat koding, sifat koding. Tak mana kenal Allah tu? Ai ma'rifatu bi ahkamil uluhiyati, mengenal hukum ketuhanannya Allah, wa ahkami sifatil uluhiyati, dan mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu maksud ma'rifatullah. Bukan kenal tu, kenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Gitu kan? Oh lain ke Ustaz? Tuhan dengan ketuhanan lain. Supaya ke mana? Raja dengan kerajaan sama. Sultan dengan kesultanan sama. Nenek kau beri pula kesultanan. Oh iya, cakap KL kan. Sultan dan kesultanan sama? Tak sama. Kita kena kesultanan, baru kena sultan. Asal jupuk nama raja sultan pakai tuanku. Berat muka tu. Nah, nama apa tuan? Nama saya raja. Ampun tuanku, selalu. Padahal raja gopah. Ini menyakit tak kena kerajaan tak kena raja, asal raja tuanku. Alih itu kena raja kerajaan, kena kerajaan baru kena raja, kena kesultanan baru kena sultan. Tu contoh nak faham. Jadi kena situ kena ketuhanan, hukum ketuhanan. Satu zat yang nak mengaku dia tu Tuhan, apa ke hukum ketuhanannya? Kita nak kata dia ni Tuhan, ada tak hukum ketuhanan di dia? Mana hukum ketuhanan? Kalau ulama usuluddin sebut apa? Al-istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Maknanya satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti dia istighna. Apa? Dia terkaya dengan mana tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Iftiqar selain daripada dia tu kepada dia. Mana? Berhajat, tak boleh lepas. Selain daripada dia tu semua tak boleh lepas dengan dia belaka. Barulah zat tu boleh kita panggil tu Tuhan. Apa? Ada hukum ketuhanan. Maka Allah Ta'ala kata ya, mana?
Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ada juga ayat itu. Nah, ya ayyuhan nahi manusia, antumul fuqara'u ila Allah, mung semua tak boleh lepas dengan Allah. Atau ada hukum ketuhanan itu apa panggil? Iftiqar kullu ma siwa ilai. Berhajat oleh tiap-tiap barang lain kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyu, Allah Ta'ala ghani istighnahu an kulli ma siwa, terkaya daripada tiap-tiap barang. Apa terkaya? Bukan banyak harta, terkaya mana la yahtaj, tak berajak apa-apa. Kita duduk semaya, duduk tunggal anggap zakat puasa wahab apa, bukan duduk berajak dengan semaya bagi kita ni. Lama kata, Tuhan pada sedap 5 kali sehari kena sembah dia. Yang gagah sungguh, malah aku semaya hari ni biar lemah sikit. Hei, dah. Kalau kafir semua habis licin manusia atas muka bumi ni pun Tuhan tetap Tuhan. Nah, tak berubah, tak ugah kalau kita panggil, tak kurang langsung ketuhanannya dengan sebab kita ya tak berajak berapa. Kita pula tak boleh lepas dengan dia, berajak ke dia. Berajak tu mana tak boleh lepas. Tak boleh lepas, itu maksud berajak. Tak boleh kira sebab kita ni kadang-kadang berajak tu Tuhan bila time supaya hajat. Itu time tu lah so, berajak. Oh Tuhan tolonglah ya Allah. Pada hari-hari tak berasa berajak Tuhan, padahal nak menafah, nak nyawa, nak celek mata, nak berkelip, nak mengatuk, nak makan, nak telan, nak mamuh, nak kunyah, nak berjalan darah, nak mengepel darah, semua tu kita tak boleh lepas dengan Tuhan semua buat tu. Kalau Tuhan kata stop, agak stop, mampu kerah kita innalillah lah bila licin yang gitu. Nah, itu makna kenal Tuhan. Kenal hukum ketuhanan. Berapa yang boleh kita kata ketuhanan tu dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Wa ma'rifati ma'rifatu bi ahkamil uluhiyati wa ahkami sifatil uluhiyati. Dan kenal juga hukum-hukum keputusan bagi sifat-sifat ketuhanannya. Tubiklah sifat 20 yang akan dibicara dalam kitab ni. Kalau kitab ni Ustaz Azhari akan pilih. Takut Ustaz Azhari dia orang ni tak salah Ustaz, payah dapat tahu. Kita tak salah cara dia nah, lain lubuk lain bahar nah, itu lagu tu. Tu baik. Maka kerana tu aminu billah, pertamanya uluhiyat ketuhanan, wa rasulihi, dan rasulnya Rasulullah. Qismus tsani, apa bahagian yang kedua dalam ilmu tauhid ni ialah nubuwat, kenabian, atau dipanggil nabawiyah atau risalah, kerasulan. Kena kenal ke rasul? Nah tu Allah ni ramai orang tak kenal rasul. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak sahwai Nabi Muhammad apa kita ke? Nah, sama macam kita. Kalau sama macam kita ya Nabi sebenarnya. Dalam Al-Quran kata tu. Nah. Tuhan kata mana dalam Al-Quran? Akhir surah Al-Kahfi tu. Tuhan kata mana? Ana basyarum mislukum yuha. Qul, kata Nabi Muhammad SAW, ceramah Nabi Muhammad SAW, kempen olehmu ya Rasulullah, nah, buat seminar olehmu ya Rasulullah. Qul, kata, raya, ceramah, nah, kabur, innama ana basyarum mithlukum, hanya saja aku ni bashar seperti kamu. Apa bashar? Yakni kerangka manusia tu seperti kamu, tapi yuha ilayya, tapi tak sama seperti kamu, diwahyukan kepada aku. Nah, tak sama lah. Nah, sebab tu dalam ayat lain tu saya kata, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, tidak adalah Nabi Muhammad tu seperti laki-laki bapa bagi laki-laki di kalangan kamu. Nabi Muhammad tu bukan manusia biasa. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapinya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penutup bagi segala para nabi. Apa supaya kita lagi yang hidup cakap itu jangan nah
Oh, kalau supaya kita akhirat esok kita minta syafaat kita. Ni tak mensyafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Dalam hadis sahih Bukhari sebut. Nabi yang kata analah akulah ahli pada syafaat. Tu jadi kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat macam Nabi Muhammad tu sepupu kita. Iya, Muhammadun bashar. Iya, Muhammadun bashar. Tapi laisa kal bashari, bukan seperti manusia biasa. Tu seperti hadis Nabi kata, inni lastu kahayatikum. Ini sesungguhnya aku bukanlah aku ni kahayatikum, seperti hay'ah. Hay'ah di mana? Kelakuan kamu, tidak. Rasulullah bukan kelakuan seperti kita. Tidurnya Rasulullah tu hanya mata, tapi tidak tanam qalb, tidak tidur hati Nabi SAW. Sebab tu Rasulullah kalau bangun tidur tak perlu ambil wudu. Kita tak lekat pakai bonggo cerak dah. Nanti ni seorang ya lah. Nyaketung kicik boleh jadi. Itu. Rasulullah tak sama seperti itu dah. Rasulullah melihat di depan, Rasulullah melihat yang di belakang seperti melihat di depan. Mana sama seperti kita. Kita kena pakai side mirror baru nampak belakang. Tu imam nak pakai side mirror baru nampak makmum mana duk main kat belakang kat sini. Rasulullah nampak yang di belakang seperti di depan. Seperti kita tidak. Maka jangan kita cakap gitu. Kena bulan Maulidur Rasul ni pula, ya Allah ya Rabbi. Duk bahas tak habis-habis nak dalil sahih kat mu. Sambung maulud ni mana. Tak usah sambung gitu ya. Bukan wajib. Patut ulama dah buat tu. Kerana kurang kena, kurang ketujuh tu ulama tengok dah manusia ni semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh alaqah hati, hubungan tu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak bagi ingat balik. Tu nak kupuk ingatan balik. Maka dibuatlah Maulidur Rasul, ihtifal bi Maulidin Nabi. Namanya ihtifal bi Maulidin Nabi. Isi programnya apa? Selawat, puji Nabi, jamu makan. Haram tak? Selawat tak ada dalam Quran sebut. Ada? Maka tak termasuk hadis man ahdasa fi amrina laisa ma man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Tak masuklah hadis tu. Barang siapa yang mengada-ngadakan pada urusan agama kami ini perkara yang tidak ada sumbernya daripada agama kami, maka tertolak. Tak masuk tu. Kenapa ada sumber? Dia termasuk dalam man ahdasa fi amrina ma huwa minhu fa huwa maqbulun. Barang siapa yang mengada-ngadakan urusan di dalam agama kami ini, perkara yang ada anjurannya dalam agama kami, maka itu diterima dalam agama kami. Selawat ke Nabi ada tak anjur? Ada. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Tok Bila baca sebelum Tok Khatib nak naik. Kita pun pakat tidur. Telah masuk waktu untuk tidur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masuk itu waktu tidur kena. Padahal Tok Bilanya suruh kita pakat selawat. Waktu semula kalau apa Tok Bila pergi tu kat tebah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pakat selawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut selawat mana pun yang penting kita selawat. Biar kita tahu Tuhan suruh kita selawat, bukan suruh kita tidur. Itu lagu tu. Ada surah, ada. Puji Nabi. Tak boleh lah puji Nabi. Nabi kata jangan puji aku serupa dengan Nasrani puji Nabi Isa. Mana kata Nabi Isa anak Tuhan berapa? Kita tak kata Nabi Muhammad anak Tuhan atau Tuhan salah satu daripada berapa ekor Tuhan. Tak ada gitu. Sahabat puji Nabi banyak. Barak bin Azib bila orang tanya dia, hal wajah Nabi SAW kasayfi, adakah wajah Nabi cahayanya seperti cahaya pedang? Tidak, kata dia. La bal wajhun Nabi SAW kasyamsi wal qamari lailatul badri. Bahkan wajah Nabi seperti cahaya matahari dan bulan penuh purnama. Bahkan lebih pada itu lagi. Kerana sepik dikul ibarah nak mengumpamakan cahaya wajah Nabi. Siapa awak banding dengan matahari dengan bulan purnama.
Maka bila sahabat kata gitu, kita pun pujilah. Anta syamsun anta badrun. Oh, salah? Tak salah. Nah, dia kata tu Barak bin Azib tak menyanyi. Penyanyi ada dah Nabi. Hasan bin Sabit, bila Rasulullah masuk masjid, orang lain pakat berdiri, Rasulullah kata duduk. Itu tawaduk Nabi itu suruh duduk. Sahabat muka betul sungguh, Rasulullah duduk dia. Melainkan Hasan bin Sabit tak duduk. Ya yuk cegak. Caca kata, duduk Hasan. Duduk apa aku nak berdiri. Bila Rasulullah lalu depan dia kata apa? Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdiri aku untuk kekasihku ialah kewajipan fardu ke atasku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Meninggalkan kewajipan kefarduan itu bukan perkara yang betul. Tak semaya subuh, tak betul itu. Tinggal benda wajib tak betul. Ajibtu liman lahu aqlus salimu. Hairan aku melihat orang yang mempunyai akal yang sejahtera. Yara hadzal jamal wa la yaqumu. Melihat ini kecantikan Allah Taala jadikan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqumu, tapi tidak berdiri menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi kata apa? Nabi senyum, jalan. Nabi tak marah, tak tahu. Melampau Hasan. Jangan kata lagu tu haram. Nah, bid'ah, dalalah, finnar, kulluhum finnar. Tak ada. Tak ada kata gitu. Maknanya sunnah takririyah. Jamu makan ada tak? Ada. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa athira. Quran lagi, hadis lagi, it'amut ta'am. Buat jamu makan. Rasulullah suruh. Jadi semua ni ada dalam majlis maulid? Ada. Apa tak boleh? Oh tak boleh, sebab tak ada nama dia sama. Berat lagi tu. Sama macam orang nak makan burger. Nah, makan burger haram. Tak boleh. Sebab apa? Tak ada zaman Nabi SAW. Roti halal tak? Halal. Daging halal? Halal. Cili halal. Tapi kalau gabung sekali jadi burger, haram. Sebab apa? Sebab tak ada zaman Nabi. Jadi fuqaha jenis lagu ni kalau nak makan burger, yang makan asing-asing. Nanti ni roti dulu, makan roti dulu. Ni jangan panggil burger. Ini bukan burger Ini roti. Sebab zaman Nabi ada roti. Alright. Ini daging. Zaman Nabi ada daging. Boleh. Berat ke tu. Apa benda cakap itu pelik semua. Nah. Maka kita kena hak Nabi SAW. Nah itu. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Malah ni mungkin ambil panjang sikit masa sebab kita tak baca kitab lagi ni. Mukaddimah baru. Kalau baca kitab ni insya kita boleh tidak. Lepas isyak sikit, azan isyak sikit 5 minit gitu kita boleh tidak. Sebab baca kitab ni ada stesen. Apabila tak baca kitab, dia tidak ada stesen. Ni berbahaya tak baca kitab. Nah, stesen dia tu tak tahu di mana, ikut sampai habis hayat ni baru stesen dia. Tu bahaya kalau ceramah. Sebab tu hamba kalau boleh tak usahlah ceramah ni letih. Nah, tak tahu nak berhenti mana. Dua cek cakap apa demo gliso. Makanan sejuk dah ustaz. Dah tu ni. Mana tak iya. Kalau banyak sejam setengah. Pakai jepuk juga kita bercakap dengan musuh cakap. Tak ada royak berapa jet. Dah itu bahaya. Sebab tu kita lebih suka kalau mengajar kat baca kitab lah senang, ada stesen demo pun boleh balik makan awal ke apa. Tapi malam ni mukaddimah orang panggil dah. Mukaddimah. Beriman lagi dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan di atas Nabi Muhammad SAW dan kitab yang diturun sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Ini dia panggil qismus salis, bahagian yang ketiga dalam ilmu tauhid, iaitu sama'iyat atau khabariyat dia panggil. Sama'iyat mana benda hak pasal kita kena simai, kena dengar daripada Nabi. Tak boleh rekod sendiri, tak boleh sangat. Jangan duk rekod sendiri. Ni banyak saya duk tengok rekod sendiri banyak ni. Tengok timbul pula dia kata, apabila Dajjal keluar nanti, antara yang menjadi pengikut Dajjal ialah 8,000 ulama umat Islam yang akan jadi pengikut Dajjal. Mai mana tahu? Hadis mana tahu? Bodoh nah ulama Nabi ni. 8,000 orang pakai ikut Dajjal lah ke bodoh nah. You nak marah orang ambil basing. Nak marah kutuk ustaz tutup guru tu hak ambil basing atau mengikut Dajjal. Kata tak boleh ambil basing jadi pengikut Dajjal. Nanti Dajjal tutup keluar nanti 8,000 ulama ikut Dajjal. Allah. Hinonya Islam kita ni ya Allah. Bodohnya ulama kita 8,000 ekor tu bodoh belaka. Tak kena Dajjal.
Boleh je awak reka gitu. Mana tanya mana hadis? Dah, kami mimpi. Guru kami mimpi ini antara takbir mimpi akhir zaman. Oh gila kan aku lagu dia ni. Kena pau atas kitab. Hei, kalau ghaibiyat sam'iyat ni tak boleh reka sendiri. Kena mari sumbernya daripada Nabi. Itu pun mesti mutawatir. Karena mutawatir tu yufidul yakin. Khabar mutawatir tu yufidul yakin. Hadis-hadis yang naik taraf sampai mata mutawatir yufidul yakin. Bukan zon tidak. Ini itu. Baik. Baik. Kemudian Tuhan kata, "Wa may yakfur billah." Barang siapa yang kufur ia dengan Allah. Wa malaikati, dengan para malaikat Allah. Ini sama'iyah, khabariyah. Wa kutubihi, ini sama'iyah, khabariyah. Wa rusulihi, nabawiyah, risalah. Wal yaumil akhir, ini sama'iyah, khabariyah. Jadi ilmu tauhid itu ada 3 perbahasan: ketuhanan, kerasulan, perkara yang ghaib. Apa perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ciri orang yang beriman tu allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya benda gaib, yang ni benda hak disampaikan oleh Nabi. Itu gaib situ. Bukan hatu kopek lanjut, kau berapa pocong tak berapa dia ni. Dia kata ada yang tak percaya hatu kopek lanjut dia, tak berimeh demo ni. Nah, hatu kopek lanjut, kau pocong, kau toyu, kau berapa lembaga jembalai berapa hatu orang Melayu kita letak nama. Nah, wajibnya kita percaya ada jin tu ada. Nama menanti apa tu wallahu a'lam lah. Nah, tu orang letak nama hatu kopek lanjut mana tahu hatu susu lah. Tu ni. Tu. Baik. Jadi penting ngaji ilmu akidah ni sangat penting. Menaik sikit lah. Lama dah ni masa duduk di Kota Damansara, belum pindah Sungai Buloh lagi. Ada satu hamba Allah Taala tu mai mengadu, dia kata ustaz, saya ni ikut satu syekh tarekat. Syekh tarekat ada di Kota Damansara tu jugalah. Tak tahu apa, mau ni jadi tempat orang nak rojak untuk balah dengan orang. Tu bahaya. Kita kalau boleh tak save balah dengan orang ni, tapi dia mau lagi, ustaz, mana saya ni utak nak jadi balah tu. Tak ada arah, tak ada mana. Dah nyata dah benda tu salah, kita kena cakap. Syekh tarekat tu bila saya tanya syekh, dia tak panggil syekh, dia panggil imam. Kenapa imam tak semayang? Lalu syekh tarekat dia ni jawab. Dia jawab mana? Dia jawab tu supaya bahasa kita Jawi lama. Bermula sembahyang itu ialah senaman jasmanimu. Adapun jasmanimu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka bersibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wow. Oh ayat macam kita hikam walaupun, tapi bukan hikam tu, bangang. Saya kata kalau saya ni jadi awak dah, saya boleh ambil dah kursi kau kalau pau atas kepala lalu. Syekh apa ke syekh ni sih? Fardu ain tak lepas. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Belajar di mana tu? Tu akidah falsafah yang dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dalam kitab ni. Akan sebut kalau kita mengaji nanti. Mana? Bisalasatin kafaral falasifatul idah idza ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Ada enggak? Bisalasatin kafaral falasifatul idah. Dengan sebab 3 perkara dikafirkan puak falasifah tu oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Idza ankaruha wa hiyal musbattah. Karena engkar mereka itu falasifah terhadap 3 perkara tadi. Padahal 3 perkara ini sabit dalam Quran dan hadis. Nah, dengan secara qat'iyah. Nah, putus. Nah, apa? Ilmun bijuz'iyyin. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan secara halusi. Kata falsafah dah, Allah Ta'ala tahu hanya umum, kulli saja. Contohnya Allah Ta'ala tahu tak pasir di pantai? Tahu. Berapa butir pasir? Tak tahu. Tu Tuhan. Kata siapa? Falsafah. Kafir mereka. Kita dah, Tuhan tahu pasir? Tahu. Berapa butir pasir? Pun Tuhan tahu. Tuhan tahu rambut kita? Tahu. Berapa helai rambut yang ada di atas kepala kita, bulu-bulu ada tubuh, pun Tuhan tahu. Itu Tuhan tahu dengan secara kulli dan juz'i.
Falsafah kata ada kulliyah, umumiyah, juz'i tak tahu, halusi tak tahu. Kafir dia. Nah, wa hudutsu awalim bahar wa alam. Falsafah kata ada alam ni qadim. Nah, Tuhan tu hanya ta'illah atau tabiat. Ha tu. Qadim biqidamil alam kata falsafah. Qadim alam ni. Sedia kala lagi. Tuhan ada, alam ni automatik ada. Sama tua dengan Tuhan. Nah, tu sama tua dengan Tuhan. Cakap mudah gitulah. Nah. Yang terakhir wa hasyrun li ajsadin. Dihimpun manusia dengan jasad-jasad. Wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita ialah mayit yang berada dalam kubur. Falsafah kata tidak. Kalaupun kita dibangkit nanti tidak dengan jasad, hanya dengan ruh. Nampak tak? Sebab tu betul almarhum Tuan Guru Haji Saleh Pondok Sik dia besar kan? Wasiat dia tu ada dalam Facebook, ada share. Masya-Allah, betul sungguh. Jangan tinggal mengaji ilmu tauhid. Khatam baca balik kitab lain, banyak kitab tauhid ulang. Sebab tu almarhum Tok Guru hamba almarhum Tok Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh Pak Suhamid Gunung ni, antara kitab dia wirid Faridatul Faraidi fi ilmul aqaidi. Nah, usulut tahqiq. Nah, dengan kitab sifat 20. Sifat 20 tu. Itu ya khatam baca balik, khatam baca balik, khatam sampai mati. Supaya apa? Jari berdarah daging. Nah, berdarah daging. Tu bila orang panggil berdarah daging itulah. Mari hak menyesat. Tahulah dah. Mudah. Tu etika falsafah tu. Tak sudut bermula lah mana kata sesak ni kan. Bermula pun sesak kata dia. Tu. Tadi kalau yang mengaji asas akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh membentengi tak? Boleh membentengi dia daripada pegangan-pegangan yang sesat. Mana ahlul bid'ah wad dalal. Ahlul bid'ah dan dalalah. Nak lagi kalau dia lanjutkan lagi ngaji pula, kena pula firqah 72 puak lagi. Itu lagi kemah. Kalau Nabi kata la taftariku ummati ala 73 firqah, berpecah umatku ni selagi akan berpecah 73. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina fin nar. 72 masuk neraka, satu puak masuk syurga. Jadi nak kemah laginya, tahu pula kat mana fuq Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Syiah, Rafidhiyah, Nawasib, Nasibiyah. Banyak lagi puak-puak sesat ni. 72 puak. Nah, ke 72 ekor, 70 puak. Payung kau tu tak ada IC, kau tu tak ada kad menalat. Awak Syiah ke? Masya-Allah. Tak ada gitu. Atau isi boreh ke apa? Saya puas jadi ahli sunnah. Tak ada pejabat Syiah nak isi boreh. Tak ada. Ya kira kalau kita kadatil jahil, orang dekat lalu dengan kufur. Itu dekat je jahil dengan kufur tu semua mati hitam tu putih. Sebelah-sebelah. Nah, sebelah-sebelah. Ini bahaya. Maka kerana tu ulama kata inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilih. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar nyata, jelas dan terang sehingga kita kenal sebelah lawan baginya. Maka sebab tu bila kita pegang kemah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengaji, kita faham dan kita i'tiqad dalam hati kita, kita tak akan masuk dalam jumlah wa man yakfur billah. Nah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini wa malaikatihi ni hamba ada buat video itu dengan satu orang pelakon. Nah, apa Azwali apa ni? Bukan Azmi Ali yang salah sebut tu Aberia ke? Ni adik dia tu. Soalan orang tanya dia. Apa nama dia? Nama dia apa dia? Nama glamour dia tu. Panggil dia. Diva. Panggil Diva AA. Apa persiapan Diva AA kalau jumpa dengan Munkar Nakir? Soalan tu tidak bodoh, bagi saya tidak bodoh. Sebab ada yang kata soalan tu bodoh tu. Soalan apa tanya gitu? Apa soalan bodoh? Dia tanya apa persiapan awak jumpa Munkar Nakir? Jawab ialah saya persiapan saya Allahu Rabbi Allah Muhammadun Nabi wa Islam. Itu persiapan kita. Dengan amalan saya mana ada ni banyak, walaupun saya banyak dosa, tapi saya berusaha untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan yang lurus. Jawab molek, tak ada apa. Soalan tu tak ada. Apa persiapan awak untuk berjumpa dengan Munkar Nakir? Kalau awak tanya saya pun saya jawab dengan cerdik. Tak kau orang tanya soalan cerdik kita jawab bodoh. Soalan tu cerdik, hak bodoh tu jawab apa dia? Nah, dia kata mana? Persiapan dia kalau jumpa Munkar Nakir ni, saya nak suruh Munkar Nakir ni kita apa mak bapak yang nanya ni. Nak suruh gimana apa pula? Dia pula nak suruh Munkar Nakir.
Ini nak ayat kata masyarakat kita ni fardu ain ni tak kemah kalau gitu. Bahasa-bahasa samaiyat ni boleh buat mengai, buat main pelekeh main jangan. Cuba baca kitab Tuhfatur Raghibi. Kitab Jawi tu. Dia sebut ada tu berapa banyak i'tiqad yang boleh menjerumus kepada kesesatan, bid'ah dalalah hatta hingga kepada kufur wal iazubillah. Tanpa kau itu sedar. Perkataan kita, perbuatan kita, pegangnya kita tu payah sikit orang nak tengok. Orang tak nampak. Kita cakap tu, nampak saya dah. Sebab tu orang ni kalau dia tak cakap tak nampak dia jahil. Nya subah sahabatku yang panjang pahala tu. Masya-Allah, alimnya dia. Dak tu ni. Ba pokok mulut sikit, wah, bau dah lah. Itu. Maka sebab tu mari kita pakat-pakat mengaji. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang benar-benar mukmin bi imanin kamilin, dengan iman yang sempurna, dengan iman yang sahih, dengan akidah yang sahihah, dan kita tidak termasuk di kalangan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya orang yang kupur dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat ni, Tuhan kata faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya sesatlah ia akan sebagai sesat yang sangat jauh daripada petunjuk Allah Ta'ala. Bila jauh daripada hidayah Allah, petunjuk Allah, maka dekat dengan kesesatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga mudil. Selain daripada dia tu Al-Hadi, tukang yang bagi hidayah, Allah Ta'ala juga boleh menyesatkan. Man yudlil fala hadiyalah wa man yahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala bagi petunjuk, tak ada siapa dia boleh berani nak menyesatkan, nak mampu nak menyesat. Tapi barang siapa yang Allah Ta'ala sendiri menyesatkan dia, maka tak ada siapa dia boleh bagi petunjuk. Marilah kita daripada Jibril mana turun melepak buka mengajar atas masjid ni, dia sesat kat sesat situ susah. Tu maka bagi sama-sama kita, mudah-mudahannya Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amba tolong baca, demo tolong dengar, kalau salah boleh pakat tegur. Kerana salah tu biasa. Jangan kita apabila salah ni kita orang tegur kita buat kerah kejongkong, tak boleh jatuh kita tak boleh. Amba sendiri ada orang tegur banyak. Hatta asatizah bukan sealiran dengan amba. Bukan sealiran dengan amba lah. Aliran gapo kalau mengaji aliran kaum tua lah kalau amba kan. Aliran kaum tua, aliran tradisional, aliran sarungan, kaum sarungan, kaum kain plekak, kaum pondok madrasah. Itulah aliran ambanya, aliran kaum tua. Ditegur oleh aliran orang lain, kaum muda kau dipanggil Wahabi ke apa, memang betul-betul salah. Buat video betul balik, tak ada masalah. Kerana kita kena rasa amanah dalam menyampaikan ilmu. Kalau salah, kita kena mengaku salah. Tak ada masalah kalau orang tegur kita, kerana kita manusia tu tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Innal insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tu tidak sunyi melakukan kesalahan dan lupa. Biasalah tu. Salah, lupa tu sifat kita. Kalau manusia tapi tidak lupa, tidak salah, kena cek balik tu, takut keturunan malaikat, tak tahu dia ni. Salah beranak dia jadi manusia ni. Kerana hak jenis manusia ni pasti mesti ada salah, lupa, silap. Hanya para nabi, para rasul yang tidak salah, tidak lupa, tidak silap, tidak berdosa, tapi salah dia tu di sisi martabat dia, bukan martabat salah seperti kita dah. Martabat dia tu kena mengaji dalam tauhid lah tu. Min babil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Yang kita kata nabi buat maksiat agak, jangan cakap gitu tu salah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, jangan. Ini biasa. Jadi kalau ada salah ke apa, pakat tegur. Tu mudah-mudahannya muzakarah dengan kita ni menghidupkan akan ilmu hayatul ilm bil muzakarati. Itu kata ulama, hidupnya ilmu tu dengan muzakarah. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Pukul 9 dah ni, hamba klik nak baca kitab pula ke budaknya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, tentang tanah Pondok Amba tu jadinya